Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Alhamdulillah, cikgu harap semua berada dalam keadaan baik di samping keluarga masing-masing. Pada hari ini, kita masih berada dalam bab 2 iaitu mengenai pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Sebelum cikgu masuk pada subtopik kita yang baru pada hari ini, cikgu nak imbas kembali apa yang kamu semua telah belajar pada kelas yang lepas. Okey, yang pertama sekali, kamu semua telah belajar mengenai pengurusan sumber keluarga berkesan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Yang kedua adalah cabaran pengurusan sumber keluarga. Terdapat juga 5 cabaran yang timbul dalam pengurusan sumber keluarga pada masa ini. Dan yang terakhir sekali, mengenai penyelesaian masalah pengurusan sumber keluarga. Pada kelas yang lepas, cikgu telah membincangkan mengenai satu gambar iaitu isu kekeluargaan. Pada hari ini, awak semua akan belajar mengenai pengurusan sumber keuangan keluarga. Di akhir PDPR kita pada hari ini, kamu semua boleh menyenaraikan punca utama sumber pendapatan dan sumber alternatif bagi keluarga. Yang kedua adalah menerangkan faktor yang menyumbang ke arah jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Yang ketiga adalah menganalisis kesan jumlah pendapatan kepada gaya hidup, pilihan dan keputusan berbelanja. Yang keempat adalah menerangkan tujuan menyediakan bajet. Yang kelima, menggariskan langkah-langkah menyediakan bajet. Yang keenam, menerangkan matlamat keuangan. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan perbezaan antara keperluan dengan kehendak. Yang pertama adalah sumber pendapatan keluarga. Terdapat 2 jenis sumber pendapatan. Yang pertama adalah sumber utama. Sumber utama pendapatan keluarga adalah melalui pekerjaan hakiki yang dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan gaji atau upah. Sumber kedua adalah sumber alternatif, iaitu sumber alternatif pendapatan keluarga pula ialah pekerjaan ataupun perkhidmatan yang dilakukan secara sampingan iaitu di luar waktu bekerja hakiki. Sebagai contoh, sumber utama, Cik Abu bekerja sebagai kerani tetap di sebuah kilang di Kuala Lumpur. Jadi punca utama Cik Abu adalah gaji dari kilang tersebut. Untuk sumber alternatif, pada waktu malam Cik Abu jadi pemandu teksi. Jadi sumber alternatif Cik Abu adalah upahnya sebagai seorang pemandu teksi. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Yang pertama adalah pendidikan. Tahap pendidikan boleh mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Contohnya, keluarga yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi lazimnya berpeluang untuk memperoleh pendapatan yang berpatutan sesuai dengan kelayakan pendidikannya. Jumlah pendapatan yang diperolehi keluarga seperti ini akan turut mempengaruhi perbelanjaan isi rumahnya. Yang kedua, saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Semakin ramai bilangan ahli keluarga, maka semakin besar perbelanjaannya. Oleh itu, ketua keluarga iaitu bapa dengan bantuan ibu perlu berusaha meningkatkan sumber pendapatan keluarga. Yang ketiga adalah ekonomi negara. Keluarga yang mempunyai pendapatan lain melalui pekerjaan sampingan seperti perniagaan, hasil penyewaan tanah dan rumah maupun jual beli saham biasanya dapat hidup dengan lebih selesa kerana memperolehi pendapatan yang berganda.
pertumbuhan ekonomi yang baik menyebabkan masyarakat mempunyai kuasa membeli dan membolehkan keluarga menjana pendapatan berganda daripada pendapatan lain seperti berniaga. Dan yang terakhir sekali, faktor yang keempat ialah pendapatan. Jumlah pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup sesebuah keluarga berbelanja. Perbelanjaan berkhemah membantu keluarga untuk berbelanja mengikut kemampuan. Namun, terdapat segelintirnya yang berbelanja tanpa berfikir dan tidak merancang pembelanjaan dengan baik. Akibatnya, mereka ini sentiasa mengalami masalah putus wang sekalipun memperolehi pendapatan yang tinggi. Selain itu adalah bajet. Apakah yang dimaksudkan dengan bajet? Bajet merupakan satu pelan keuangan iaitu cara mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Pelan keuangan haruslah berdasarkan jumlah pendapatan dan perbelanjaannya. Tujuan menyediakan bajet ialah yang pertama, mencapai matlamat keperluan dan kehendak. Yang kedua adalah membantu individu membuat keputusan terhadap jumlah wang yang akan dibelanjakan dan disimpankan. Yang ketiga adalah mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Yang keempat adalah mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak keluarga. Yang kelima adalah untuk mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir sekali, untuk menggalakkan keluarga membuat simpanan. Yang seterusnya adalah langkah-langkah menyediakan bajet. Langkah pertama dalam menyediakan bajet adalah menentukan matlamat keluarga. Suami isteri haruslah duduk merancang terlebih dahulu mengenai matlamat keuangan sesebuah keluarga, keperluan dan kehendak sesebuah keluarga. Yang kedua adalah menentukan kategori keperluan. Apa duit yang perlu diperuntukkan terlebih dahulu? Sebagai contoh, duit untuk membeli barangan dapur. Yang ketiga, menganggarkan pendapatan. Ini adalah hasil tambah sumber utama dan sumber alternatif. Suami isteri ataupun pasangan tidak boleh menyembunyikan wang yang diperolehi. Yang keempat adalah menganggarkan perbelanjaan. Tulis duit untuk perbelanjaan. Utamakan keperluan seperti makanan, pengangkutan dan lain-lain. Yang kelima adalah mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan. Duit cukup tak? Pendapatan cukup tak? Kalau tak cukup, kena pastikan atau jimat perbelanjaan supaya pendapatan yang diperolehi mencukupi. Yang terakhir sekali ialah menilai bajet. Ini adalah contoh bajet keluarga ataupun pelan keuangan Mr. Tan. Mr. Tan mempunyai 2 orang anak, darjah 6 dan darjah 4. Gaji Mr. Tan RM6,000 merupakan seorang pensyarah, manakala isteri Mr. Tan adalah graduan universiti merupakan suri rumah. Jadi, apakah langkah-langkah untuk keluarga Mr. Tan? Langkah yang pertama adalah menentukan matlamat keluarga dan langkah kedua adalah menentukan kategori keperluannya. Mr. Tan mempunyai 3 matlamat. Yang pertama ialah membeli piano RM7,500. Yang kedua adalah membeli komputer riba RM2,500 dan yang ketiga adalah membeli telefon pintar yang berharga RM600. Jadi matlamat Mr. Tan bercampur, iaitu ada yang merupakan jangka pendek, merupakan jangka sederhana dan merupakan jangka panjang, jangka masa yang panjang.
Sebagai contoh, membeli piano. Ini adalah matlamat Mr. Tan. Jenis matlamatnya adalah panjang. Okey, komited bulanan ataupun keperluan Mr. Tan ialah yang pertama, pinjaman perumahan RM1,000. Yang kedua, Mr. Tan perlu membayar pinjaman kereta berharga RM800. Yang ketiga, duit yang diberikan kepada ibu bapanya RM500. Yang keempat, makanan RM50 darab dengan 30 hari iaitu sebanyak RM1,500. Yang kelima, untuk membayar bil air ataupun bil elektrik RM350. Yang keenam, membayar bil wifi dan bil telefon pintar iaitu RM200. Yang ketujuh, perubatan. Pada musim pandemik COVID-19, kita memerlukan mask dan sanitizer. Jadi, Mr. Tan mengeluarkan untuk kos perubatan RM100. Yang ke-8, bayaran tuition piano anaknya RM200. Yang ke-9, bayaran tuition melukis RM100 dan bayaran petrol kenderaan RM200. Jadi ini adalah komitmen bulanan Mr. Tan. Mr. Tan perlu membahagikan ataupun menyenaraikan keperluan Mr. Tan sekeluarga. Langkah yang seterusnya adalah menganggarkan pendapatan, menganggarkan perbelanjaan, mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan dan menilai bajet. Jadi kalau kita boleh lihat jadual yang telah disediakan, terdapat komitmen dan matlamat yang harus Mr. Tan senaraikan. Pendapatan, gajinya perlu ditulis dan perbelanjaannya perlu juga ditulis mengikut anggaran yang ditentukan. Okey, kalau kita dapat lihat, gaji Mr. Tan adalah RM6,000, manakala pinjaman perumahan 1,000, pinjaman kereta 800, duit seraan ibu bapa 500, makanan 1,500, bil air atau elektrik 350, bil wifi dan bil telefon 200, perubatan 100, bayaran tuition piano 200, bayaran tuition melukis 100, bayaran petrol kereta 200, wang saku anak 200. Mr. Tan juga memasukkan matlamat jangka pendeknya iaitu matlamat telefon pintar. Mr. Tan menganggarkan telefon pintar yang berharga RM600 tadi disimpankan atau dimasukkan ke dalam anggaran perbelanjaan untuk 3 bulan. Jadi, matlamat telefon pintar untuk perbelanjaan bulanan ialah 200. Simpanan dan pelaburan 300. Okey, kita perlu tulis pelbagai. Pelbagai ini adalah wang lebihan apabila ditolak pendapatan dengan jumlah wang perbelanjaan. Kalau awak tak percaya, awak tambah semua pinjaman perumahan sehingga simpanan dan pelaburan. Awak tolak 6,000 tolak dengan perbelanjaan. Jadi awak dapat 350. 350 ini adalah pelbagai. Sebagai contoh, minggu ini ataupun hari ini terdapat sambutan hari jadi kawan anak. Jadi duit tu boleh digunakan, duit untuk pelbagai ini boleh digunakan untuk membeli hadiah. Okey, satu lagi, jika yang berwarna biru dalam kotak tu keluar negatif, maka
pelan keuangan tidak berkesan dan ianya kena rancang balik. Sebab kalau keluar negatif tu bermaksud keuangan tidak mencukupi. Kita pergi pula kepada E, iaitu matlamat keuangan. Perancangan keuangan melibatkan penetapan matlamat. Matlamat hendaklah boleh diukur, dicapai, relevan dalam tempoh yang tertentu. Sebagai contohnya, saya mahu menabung bermula Januari 2021 dengan tabungan bulanan sebanyak RM50 untuk simpanan bagi melanjutkan pengajian kelak. Cadangan, komitmen dan sokongan ahli keluarga amat penting semasa menentukan matlamat keuangan tersebut. Setelah itu, pastikan langkah-langkah yang dirancang dapat diambil tindakan dan dilaksanakan agar matlamat perancangan keuangan tercapai. Okey, terdapat 3 matlamat yang boleh dilaksanakan dalam 3 tempoh. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua, jangka sederhana dan yang ketiga adalah jangka panjang. Okey, jom kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali adalah jenis matlamat jangka pendek. Matlamat yang ingin dicapai dalam masa yang singkat, kurang daripada 6 bulan. Okey, huraiannya untuk keperluan sebagai contoh pakaian dan makanan, kehendak pula telefon pintar dan kelengkapan rumah. Untuk jenis matlamat yang kedua iaitu jangka sederhana, matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa sederhana iaitu antara 6 hingga 12 bulan. Contohnya untuk keperluan ialah perkakasan komputer. Awak nak beli mouse ke, awak nak beli keyboard ke, awak nak beli apa-apalah berkaitan dengan perkakasan komputer. Okey, untuk kehendak, yang pertama dana pendidikan, yang kedua percutian. Ini mengambil masa yang saya nak cakap lama, bukan lama, ikut simpanan yang dikeluarkan. Okey, yang ketiga, jenis yang ketiga ialah jangka panjang. Matlamat yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk dicapai. Ianya lebih daripada setahun. Okey, sebagai contoh, menunaikan fardu haji, simpanan, kehendak ialah pelaburan dan tanah. Okey, yang terakhir sekali untuk hari ini ialah perbezaan keperluan dan kehendak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keperluan? Keperluan bermaksud barang dan perkhidmatan yang boleh manusia terus hidup pada tahap keselesaan yang minimal. Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan juga keperluan sampingan. Keperluan asas terbahagi kepada makanan, pakaian dan tempat kediaman. Keperluan sampingan pula merangkumi pengangkutan, perhubungan, alat telekomunikasi dan seumpamanya. Keperluan asas manusia akan sentiasa berubah mengikut arus kehidupan. Sebagai contohnya, pendidikan yang bukan merupakan keperluan manusia pada suatu ketika dahulu, kini menjadi keperluan utama manusia. Okey, sebagai contoh yang mudah, kalau awak tak ada makanan, awak mesti lapar. Apabila lapar berpanjangan, awak boleh meninggal. Jadi itu adalah keperluan. Keperluan ni macam-macam mana pun manusia perlu juga ada untuk keselesaan yang minimum. Okey, kehendak pula bermaksud keinginan dan kemahuan terhadap pelbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah daripada keadaan asal serta dapat meningkatkan taraf hidup. Kehendak tidak mudah dipuaskan kerana apabila sesuatu manusia ataupun sesuatu kehendak
tidak dipenuhi, kehendak lain pula akan timbul. Okey, oleh itu kehendak ni apa yang kita nak? Sebagai contoh, kita dah ada pakaian tapi kita nak lagi pakaian yang berjenama Gucci. Tak naklah pakaian pasar malam ni. Itu adalah kehendak. Ini adalah jadual perbezaan antara keperluan dengan kehendak. Okey, kita pergi satu-satu ya. Okey, yang pertama ialah keperluan. Okey, keperluan ni mesti dipenuhi untuk terus hidup. Sebagai contoh, makanan, pakaian dan tempat kediaman. Okey, makanan. Macam cikgu cakap tadi, kalau tak ada makanan, manusia boleh meninggal. Pakaian pun menjadi utama ataupun keperluan pada masa kini. Tempat kediaman pula merupakan keperluan kerana sebagai tempat perlindungan semasa cuaca buruk ataupun untuk keselesaan, walaupun tempat kediaman kecil dan tidak mewah. Okey, kehendak pula pelengkap kepada keperluan supaya manusia dapat hidup dengan lebih selesa dan seronok. Sebagai contoh, kereta, mesin basuh dan televisyen. Okey, macam dekat rumah tadi, kalau tak ada mesin basuh, boleh basuh dengan tangan juga. Okey, itu adalah kehendak sahaja mesin basuh ni. Okey, yang kedua, keperluan adalah terhad dan tidak ada banyak pilihan. Kehendak pula tidak terhad dan terdapat banyak pilihan. Okey, yang ketiga adalah mudah dipuaskan dan sama untuk semua manusia. Okey, itu adalah keperluan. Okey, kehendak pula tidak mudah dipuaskan dan berbeza mengikut seseorang individu dengan individu yang lain. Okey, kalau contoh keperluan, kalau keluarga A, alah cukup dah baju macam ni. Okey, macam tu. Anak keluarga A, alah dah cukup dah ni, ayah dah cantik dah ni. Itu keluarga A, keperluannya. Kalau macam kehendak pula keluarga B, alah ayah nak baju yang tu boleh tak? Nak baju yang ada dekat mall tu boleh tak ayah? Kalau keluarga A ni hanya minta baju di pasar malam pun dah okey, sebab itu hanyalah keperluan. Okey. Dan yang terakhir sekali, tuntutan semula jadi. Keperluan ni adalah tuntutan semula jadi, manakala kehendak melalui pengalaman. Okey, sebagai contoh, kehendak ni melalui pengalaman. Kawan cakap, best lah kek dekat situ. Jadi itu adalah kehendak, pengalaman daripada kawannya mengesyorkan kepada kawan yang lain. Okey? Okey, sebagai tambahannya, keperluan mengikut peringkat Maslow, yang paling asas ialah keperluan asas dan yang paling tinggi ialah keperluan sempurnakan diri. Manakala kehendak pula adalah mengikut pilihan seseorang individu yang biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, jantina, cita rasa dan pendapatan. Okey, apakah tujuan bajet? Okey, apa tujuan bajet tadi yang kita telah belajar? Okey, bagus. Tujuan bajet adalah untuk mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak keluarga, untuk mengelakkan pembaziran dan untuk menggalakkan keluarga membuat simpanan. Yang ni pula, mana satu keperluan dan mana satu kehendak. Makanan ni keperluan ke kehendak? Alat solid ni keperluan ke kehendak? Cuba fikir. Okey, bagus. Makanan adalah keperluan, manakala alat solid merupakan kehendak. Sebagai rumusan, P
kita lihat. Jap, kelas kita tak habis lagi lah. Okey, ini adalah tugasan. Okey, tugasan ini sila buat dan hantar kepada saya dengan kadar segera. Memandangkan kita tidak buat kelas secara online, jadi saya nak maklum balas daripada awak semua. Untuk tugasan ini saya juga akan lampirkan di dalam WhatsApp kumpulan. Pelajar boleh mencetak atau menyalin tugasan ini di dalam buku latihan masing-masing. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada kelas berikutnya. Jangan lupa hantar tugasan yang saya berikan itu tadi. Okey, jaga diri baik-baik. Keluar rumah bila perlu. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai mask. Okey, bye. Terima kasih.